Bila saya kata kerajaan ini bukan kerajaan yang mengutamakan orang-orang miskin, ada anak papa marah saya. Kata saya ini palatau. Tapi cadangan terbaru daripada Kementerian MITI ini membuktikan yang sebenar-benarnya betapa kerajaan ini bukan kerajaan untuk orang-orang miskin. Bukan kerajaan Robin Hood. Tolong take note ya Nazri Hamdan. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tahu kerajaan kita ini cukup banyak buat cadangan yang pelik-pelik, cadangan yang kaut marut. Tetapi cadangan terkini daripada Kementerian MITI ini memang top lah, seriously. Memang mengatasi segala cadangan yang mengarut itu. Cadangan yang langsung tak masuk akal, cadangan yang di luar batas kemanusiaan. Iaitu apa? Iaitu cadangan untuk memberikan subsidi one-off kepada pembelian kereta-kereta EV. Maksudnya nak beli kereta Tesla ke, Porsche Taycan ke, nak beli Nissan March ke, ataupun nak beli BYD ke apa-apa, BYD Seal baru masuk kan, akan dicadangkan untuk dapat diskaun one off. Maksudnya kat sini, sesiapa yang nak beli kereta elektrik dicadangkan akan mendapat potongan harga pada sekali itu sajalah. Kalau beli kereta kedua ke ketiga ke, tak adalah dapat sekali sahaja. Ini telah diutarakan oleh Timbalan Menteri MITI iaitu Liew Chin Tong, di mana benda ini dikatakan hendak menggalakkan rakyat Malaysia membeli kereta elektrik. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, ada 3 perkara kelakar berkenaan dengan cadangan ini. Yang pertamanya, cadangan ini timbul selepas tarif elektrik naik. Selepas elektrik ini dikenakan SST 8% untuk penggunaan lebih daripada 600 kW. Dan juga cadangan ini timbul ketika orang kata apa, penggunaan elektrik pada sekarang ini berada pada keadaan yang sangat-sangat banyak. Jadi mungkinkah ini salah satu cara untuk kerajaan mengutip lebih banyak SST lalu menggalakkan orang ramai untuk beli kenderaan EV? Itu yang pertama. Yang keduanya yang kelakar tuan-tuan sekalian, cadangan ini timbul selepas ura-ura kerajaan untuk memperkenalkan ataupun untuk menyelaraskan kembali cukai jalan untuk kenderaan-kenderaan EV. Yang ini adalah senarai lama, iaitu ketika Tesla belum masuk Malaysia lagi. Anda tengok cukai jalan dia sampai ribu-ribu ringgit. Tetapi saya ada nampak satu senarai baru yang saya tak jumpa lagi sampai takat ini, yang menunjukkan cukai jalan untuk Tesla pun dah cecah sampai 6-7 ribu ringgit setahun. Cukai jalan saja ya, tak termasuk insurans dan sebagainya. Jadi mungkinkah ini akan membuatkan kerajaan rasa macam okay fine, kita galakkan orang beli kereta EV, tengok-tengok setiap tahun kena bayar cukai jalan sampai riban-riban macam tu. Tak ingat dunia je bang. Tetapi yang paling lawak sekali tuan-tuan sekalian, kita selalu dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa hendak membantu orang-orang miskin dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat lihat kerajaan ini menarik subsidi daripada orang-orang terbanyak, dari orang-orang marhain, seperti menaikkan kadar elektrik dan sebagainya, dan macam-macam lagi perkara yang menyebabkan orang-orang miskin ini akan terjejas. Ya, mungkin ada anak papa yang argue, diesel ni bukannya orang miskin pakai, kau jangan kereta diesel mahal. Fine, tak ada masalah. Tetapi kalau kita ingatlah kan, senarai kenderaan diesel yang tidak dapat subsidi bersasar itu termasuklah pengangkutan logistik untuk penghantaran makanan dan barangan. Dan ini akan menaikkan kos dan akan menaikkan harga barangan serta harga makanan. Kemudian subsidi elektrik, ya fine, mungkin rakyat terbanyak 8500 tidak akan terkesan dengan kenaikan 8% SST. Tetapi kilang-kilang kena, orang kaya-kaya kena, dan mereka akan serapkan kos ini kepada harga barangan yang mereka produce atau mereka jual. Orang miskin juga kena, dan macam-macam lagi lah. Saya dah buat banyak video pasal benda ni. Kalau tak faham juga, tak tahulah cerita macam mana kan. Tetapi dalam pada subsidi-subsidi yang akan memberikan impak secara langsung ataupun tidak kepada rakyat terbanyak ini ditarik satu persatu, tengok-tengok kerajaan hendak memberikan subsidi untuk golongan T20 ini untuk membeli kenderaan-kenderaan EV. Kenderaan EV ini tak murah bang. Serius tak murah. Tesla sebagai contohnya, paling murah pun RM200,000. Paling murah. Kenderaan elektrik yang paling murah pernah saya jumpa iaitu BYD pun sudah RM100,000. B40 tak pakai kereta RM100,000 bang.
B40 tak pakai kereta yang harga lebih daripada 6 angka ni. B40 pakai kereta Azia, itu pun Azia spek yang paling ngarut lah. Azia yang spek yang paling basic, yang tak ada benda, yang tingkap duk putar pakai tangan lagi tu. Itu B40. Even ramai B40 yang terpaksa membeli kereta-kereta terpakai sebab harga yang jauh lebih murah walaupun kos maintenance-nya mungkin lebih tinggi sebab kereta lama. Bahkan ramai lagi B40 yang tak mampu nak beli kereta pun, yang masih menggunakan motosikal, walaupun ada beranak 4 pun masih gunakan motosikal. Ada yang cuma mampu menaiki pengangkutan awam dan macam-macam lagi. Tetapi subsidi-subsidi untuk mereka ini ditarik satu persatu secara langsung ataupun tidak. Tetapi orang kaya-kaya yang nak beli EV, yang nak beli Tesla, yang nak beli Porsche Taycan, yang nak beli kereta BMW yang elektrik whatever tu, itu akan dapat subsidi. Jadi saya nak tanyalah kepada anak papa, tolong fikir dengan akal yang sejahtera. Tolong fikir dengan pemikiran yang betul-betul cerdas. Ini ke kerajaan Robin Hood? Ini ke kerajaan yang katanya hendak mengutamakan orang-orang miskin dan hendak menghentam orang-orang yang maha kaya? Tengok-tengok orang-orang maha kaya inilah yang makin lama makin dibela oleh kerajaan ini sebenarnya. Dahlah, kita masih tidak lupa pengumuman daripada Kementerian Kewangan yang telah mengecualikan cukai untuk keuntungan modal. Cukai orang-orang T20 yang berniaga ini, mereka dikecualikan selama 4 tahun dalam pada pelbagai cukai untuk rakyat Malaysia ini. Yang terbanyak ini dikenakan sekali lagi secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi inilah dia tuan-tuan sekalian, inilah kerajaan anda. Kerajaan yang mengutamakan orang kaya-kaya dan menghentam orang miskin. Inilah hakikatnya. Jangan cuba nak nafikan bukti bersepah di depan mata. Sebab apa? Sebab mereka boleh, dik. Ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak. Termasuklah buat benda dengan karut-marut, tetapi depan rakyat duk sembang benda lain. Cakap tak serupa bikin. Macam Sani Hamzah kata inilah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.